Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kami kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk Diet Dukan. Apakah maksud Diet Dukan? Diet Dukan adalah sejenis diet yang memfokuskan pada pengambilan makanan yang tinggi protein. Dalam masa yang sama, pengamalnya perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak. Pengamal diet ini digalakkan untuk mengambil makanan semula jadi dan bukannya makanan yang dibungkus atau diproses. Bukan itu saja, mereka juga perlu melakukan senaman pada setiap hari. Antara teori diet Dukan adalah makanan tinggi protein mempunyai kalori yang lebih rendah, makan makanan protein boleh membuatkan kita lebih kenyang, mencerna protein memerlukan lebih banyak tenaga, jadi badan kita akan membakar lebih kalori. Terdapat 4 fasa diet Dukan, iaitu yang pertama fasa serangan, yang kedua fasa cruising, yang ketiga fasa pengukuhan dan yang keempat fasa stabilisasi. Fasa serangan merupakan fasa pertama yang mana berlangsung selama 5 hingga 10 hari dan menjanjikan keputusan pantas. Pada waktu ini, anda boleh makan semua protein yang anda mampu bersama 1.5 sudu oat dan sekurang-kurangnya 6 cawan air setiap hari. Pengamal diet Dukan mempunyai 72 jenis protein berbeza untuk dipilih pada fasa awal ini. Mereka juga tidak dibenarkan mengambil karbohidrat. Seterusnya, fasa cruising. Pada fasa cruising, berat badan akan terus menurun. Namun, mereka yang menjalani diet Dukan kini boleh mengambil 32 jenis sayuran yang berbeza. Selain itu, tempoh fasa ini juga akan berbeza mengikut jumlah berat badan yang ingin dikurangkan. Bagi setiap pound iaitu 0.5 kg, anda perlu menambah 3 hari diet. Mereka juga dikehendaki bersenam selama 30 hingga 60 minit setiap hari dan makan 2 sudu oat. Kemudian, fasa yang ketiga adalah fasa pengukuhan di mana makanan yang sebelum ini tidak dibenarkan seperti buah-buahan dan produk tenusu boleh dimasukkan kembali ke dalam diet secara perlahan-lahan. Malah, mereka yang melakukan diet Dukan ini juga boleh mengambil 2 makanan istimewa. Kita panggil sebagai minggu cheat day. Okey, pada fasa ini anda dibenarkan mengambil apa sahaja makanan yang anda inginkan. Okey, tujuan utama diet Dukan ni adalah bukan untuk menurunkan berat badan, namun untuk mengekalkan berat badan yang sedia ada. Fasa ini juga memerlukan anda untuk melakukan senaman sekurang-kurangnya 25 minit sehari. Baik, seterusnya kita beralih kepada fasa yang terakhir iaitu fasa stabilisasi. Okay. Bila dengan stabilisasi ni kita perlu kaitkan dia dengan konsisten lah kan. Okay, pada fasa ini apa yang penting adalah mengekalkan tabiat serta berat badan yang sedia ada. Contohnya berat badan yang kita ada sekarang adalah berat badan yang ideal. Contohnya adalah sekarang mungkin 45 kg. So kita kena kekalkan tabiat yang ada tu dengan berat badan kita yang sekarang. Okey, malah anda boleh makan apa sahaja yang disukai pada fasa ini kecuali 1 hari dalam seminggu di mana anda perlu mengikuti pola makan yang sama seperti dalam fasa serangan. Okey, fasa yang tadilah. Okey, pada hari ini anda boleh makan 3 sudu oat dan berjalan kaki selama 20 minit sehari. Seterusnya, setiap diet mempunyai kebaikan dan keburukan yang tersendiri. Untuk diet Dukan, kebaikan dia adalah dapat menurunkan berat badan dengan cepat. Okey, siapa yang nak turunkan berat badan, boleh cuba untuk mengamalkan diet Dukan. Okey, yang kedua adalah mudah diikuti. Yang ketiga, tidak perlu mengira kalori. Dan yang keempat adalah tiada sekatan makanan. Manakala, keburukan dia pula adalah pada permulaan diet Dukan ini mungkin kita akan mengalami kesan sampingan seperti nafas yang berbau, mulut kering, keletihan, pening dan akan mengalami insomnia. Yang kedua adalah kekurangan biji yang penuh, buah-buahan dan sayur-sayuran pada peringkat awal diet. Dia pada peringkat awal sahajalah. Okay, yang ketiga adalah boleh menyebabkan sembelit. Kemudian, poin seterusnya adalah mesti kita tertanya-tanya siapa yang tidak boleh mengamalkan diet Dukan ni. Okey, kita ada 4 kategori. Yang pertama adalah wanita yang hamil ataupun sedang menyusukan anak.
Yang kedua adalah jika anda mengalami gangguan peredaran darah, iaitu bila kita mempunyai masalah lah pada peredaran darah. Yang ketiga adalah pesakit kencing manis. Dan yang keempat dalam kes kegagalan buah pinggang ataupun hati, iaitu pesakit yang mempunyai masalah kegagalan buah pinggang ataupun masalah pada hati. Seterusnya, kita melihat kepada kesesuaian diet dukan ini dengan pesakit. Yang pertama adalah bagi pesakit jantung. Setelah kami meneliti dan mengkaji, kami mendapati bahawa pesakit jantung ini adalah kurang sesuai untuk mengamalkan diet dukan ini. Hal ini kerana mereka amat memerlukan pengambilan diet yang seimbang dan bukanlah hanya tertumpu ataupun melebihkan pada satu kumpulan makanan. Di mana seperti yang kita tahu, diet dukan ini adalah fokus kepada pengambilan protein yang tinggi dan mengurangkan karbohidrat dan lemak. Akan tetapi, pesakit jantung sebenarnya amat memerlukan kalium yang tinggi, vitamin B, serat, asid lemak, omega 3 serta folik. Jadinya, diet dukan ini tidak sesuai bagi pesakit jantung untuk mengamalkan diet ini. Alright, kemudian kita beralih kepada pesakit kencing manis. Okey, pesakit kencing manis ni sebenarnya ada dua keadaan. Ada yang boleh mengamalkan diet ini dan ada setengah yang tidak boleh mengamalkan diet ini. Tapi pada pendapat kami, mereka sesuai sebenarnya untuk mengamalkan diet ini. Hal ini kerana pengambilan karbohidrat yang rendah adalah amat disyorkan untuk pesakit kencing manis kerana boleh mengelakkan berlakunya rintangan insulin. Seperti yang kita tahu, diet dukan ni merupakan diet yang tinggi protein dan sayuran. Jadi pesakit kencing manis ni akan lambat untuk merasa lapar semula. Okey, umum mengetahui pesakit kencing manis ni diorang kerap lapar, cepat rasa lapar dan suka untuk bertindak secara normal dalam keadaan lapar. Jadinya pada pendapat kami sebenarnya pesakit kencing manis ni sesuai untuk mengambil diet dukan ini. Seterusnya, kesesuaian dengan pesakit kanser. Pesakit kanser sesuai untuk mengamalkan diet dukan ini. Selain itu, pesakit kanser memerlukan pemakanan yang tinggi kalori dan protein bagi memastikan tahap kesihatan pesakit-pesakit kanser berada pada tahap yang optimum. Namun begitu, pesakit kanser perlu juga mengambil makanan sampingan yang tidak menjejaskan kesihatan pesakit kanser semasa melakukan rawatan. Setiap pesakit kanser perlulah merujuk kepada doktor pakar terlebih dahulu sebelum mengamalkan sebarang diet. Assalamualaikum, saya Muhammad Alif Aiman bin Zulhairi, salah seorang ahli dari kumpulan 1, ingin merumuskan jadual jurnal kesihatan saya. Bagi komponen piramid makanan, saya dapati di mana saya jarang mengambil makanan mengikuti piramid makanan, dan minggu yang paling banyak saya mengikuti piramid makanan ialah pada minggu ke-3 dan minggu ke-10. Selain itu, bagi komponen senaman pula, saya mendapati bahawa setiap minggu saya melakukan senaman kecuali pada minggu ke-9 dan minggu ke-10. Ini kerana pada kedua-dua minggu tersebut saya mempunyai banyak tugasan yang perlu disiapkan. Senaman yang kerap saya lakukan ialah berjogging dan berbasikal. Melihat pada komponen tidur berkualiti pula, saya tidak kerap mengamalkan tidur yang berkualiti kerana sering berjaga hingga lewat malam untuk menyiapkan tugasan. Untuk komponen stres pula, saya amat bersyukur kerana saya tidak begitu tertekan sepanjang berada di alam universiti. Sama seperti komponen tidak dan kurang sihat, saya jarang mengalami sakit atau tidak sihat. Bagi komponen BMI pula, purata BMI saya ialah 24.9 yang mana normal dan menghampiri overweight. Untuk WH ratio pula, saya berada dalam keadaan normal. Saya Nurain akan membentangkan data jurnal saya di mana menunjukkan bahawa jumlah mingguan kurang sihat saya yang paling tidak baik adalah bermula daripada minggu ke-3 sehinggalah minggu ke-6, di mana saya mengalami demam, batuk, sesama akibat daripada cuaca yang tidak menentu dan juga hujan yang berpanjangan. Berserta tahap stres saya meningkat bermula daripada minggu ke-5 sehingga minggu ke-10. Hal ini menyebabkan BMI saya juga turut meningkat kerana pada waktu malam saya akan kerap berasa lapar ketika saya melakukan tugasan yang perlu disiapkan. Seterusnya kita fokus kepada data jurnal Muhammad Nazmi bin Zulkifli. Sepanjang 10 minggu telah mengumpul data jurnal baginya, dapat dilihat bahawa pada minggu ke-5 dan minggu ke-7 mempunyai BMI bacaan yang sangat tinggi, termasuk juga dengan WH ratio. Pada minggu ke-2, minggu ke-4 dan juga minggu ke-8, bacaan BMI-nya berkurang dan juga WH ratio-nya juga berkurang.
Di sini kita dapat dilihat beberapa faktor yang memain peranan atas BMI dan juga WH ratio mempunyai bacaan yang berasingan. Pada minggu kelima dan minggu ketujuh, Nazmi tidak mengamalkan piramid makanan yang terbaik dan kita dapat lihat bahawa BMI telah meningkat dan juga WH ratio. Pada minggu kedua, minggu keempat dan juga minggu ke-8, Nazmi mengamalkan piramid makanan dengan begitu tinggi dengan skor 8, 7 dan juga 7. Kita dapati bahawa BMI penurun daripada pengamalan piramid makanan. Seterusnya, data jurnal bagi Nur Syafidah binti Muhammad Syafi'i. Sepanjang 10 minggu, saya dapati nilai BMI saya mengalami penurunan dan peningkatan. Kadar BMI terendah adalah pada minggu pertama, yang mana sebanyak 20.4, manakala kadar BMI tertinggi adalah pada minggu 3, 6, 7, 9 dan 10 sebanyak 21.2. Dan saya dapati WH ratio saya konsisten yang mana sebanyak 0.76. Baik, kemudian saya perlihatkan kepada kamu semua data jurnal Siti Rodia Minta Ahmadi. Selama 10 minggu, saya dapati bahawa kadar BMI dan WH ratio saya mengalami kenaikan dan penurunan. Di mana kita boleh lihat pada minggu ke-4, ke-5 dan ke-6 saya mengalami kenaikan BMI iaitu 18.0 dan WH ratio saya adalah 0.72. Kemudian kita boleh lihat pula penurunan sebanyak 3.0 pada minggu ke-7. Kita lihat pada minggu ke-7 iaitu BMI saya sebanyak 15.6 dan WH ratio saya adalah 0.71. Antara faktor berlakunya kenaikan BMI dan WH ratio saya adalah disebabkan oleh piramid makanan, senaman, tidur yang berkualiti dan kekurangan stres. Dan antara faktor yang berlaku akibat bagi penurunan BMI dan WH ratio saya adalah disebabkan oleh kekurangan senaman, kekurangan tidur yang berkualiti dan stres. Di mana seperti yang kita tahu, pada minggu yang ke-7 kita sebagai student itu adalah minggu-minggu yang busy. Baiklah, mari beralih kepada data jurnal bagi Nik Nur Izaila binti Nik Abdul Rahim. Sepanjang 10 minggu, nilai BMI mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak konsisten. Nilai BMI yang terendah didapati pada minggu keempat iaitu sebanyak 20.8 dan WH ratio pula adalah sebanyak 0.79. Manakala dari segi nilai BMI yang tertinggi didapati pada minggu ke-5 dan 6 iaitu sebanyak 21.9 dan WH ratio pula adalah sama iaitu masing-masing adalah sebanyak 0.79. Oleh itu, nilai BMI ini menunjukkan perbezaan sebanyak 1.1 berbanding nilai pada minggu keempat. Pada pendapat saya, antara faktor yang mempengaruhi nilai BMI saya adalah dari segi pengambilan piramid makanan. Pada minggu keempat, saya telah memakan sebanyak 10 kali dan pada minggu kelima, saya juga telah memakan sebanyak 12 kali. Walau bagaimanapun, nilai BMI saya juga diikuti dengan faktor lain iaitu dari segi senaman, tidur berkualiti, stres dan tahap kesihatan diri saya. Baik, berdasarkan carta yang telah tertera di atas, kita dapat lihat bahawa berlakunya penaikan dan juga penurunan yang tidak sekata dalam tempoh 10 minggu yang telah dicatatkan. Namun, kadar BMI yang paling terendah adalah ketika minggu pertama iaitu sebanyak 23.1 dengan WH sebanyak 0.82. Manakala kadar rekod yang paling tinggi adalah ketika minggu ke-10 iaitu BMI sebanyak 24.1 dengan WH sebanyak 0.85. Baik, antara faktor yang dilihat mempengaruhi dalam perbezaan ketara antara kedua-dua nilai yang paling tinggi dan rendah ini adalah berdasarkan tahap stres yang telah dicatatkan di atas. Berdasarkan data Nur Syafidah binti Muhammad Nur, nilai BMI paling tinggi adalah pada minggu 8 dengan nilai 29.1 dan WH ratio 0.77. Nilai BMI paling rendah adalah pada minggu 1 dengan nilai 28.1 dan WH ratio 0.75. Antara faktor yang didapati memberi kesan adalah makanan seimbang hanya 9 kali pada minggu 8 berbanding 14 kali pada minggu 1. Tidur berkualiti pula hanya 2 hari pada minggu 8 berbanding 5 hari pada minggu 1. Dan yang paling utama adalah stres selama 7 hari pada minggu 8. Berdasarkan data jurnal tersebut juga,
Kami mendapati data jurnal bagi Siti Fatimah telah menunjukkan bahawa beliau mempunyai gaya hidup yang agak sihat. Buktinya, berbanding ke semua ahli kumpulan yang lain, beliau merupakan ahli yang paling kerap mengamalkan pemakanan yang sihat berdasarkan piramid makanan. Perkara berikut dapat dikukuhkan lagi apabila BMI beliau berada dalam keadaan normal sepanjang 10 minggu pemerhatian ini dilakukan. Seterusnya, boleh dikatakan setiap minggu pola tertidur berkualiti beliau adalah 5 kali lantas, mampu menyebabkan tubuh badan lebih segar keesokan harinya. Di samping itu, beliau turut melakukan senaman sepanjang minggu yang mampu menyihatkan tubuh badan. Menurut data jurnal yang dikumpulkan, salah seorang daripada ahli kumpulan kami, Nur Syahidah, telah menunjukkan data yang paling kurang baik terhadap data jurnal kesihatan dirinya. Berdasarkan BMI, dia telah menunjukkan bahawa berat badannya yang berlebihan di mana telah mencecah 28.8 sehingga 29.1 dalam tempoh 10 minggu. Hal ini mengikut pemantauan daripada data jurnal yang diperoleh, tahap penjagaan piramid makanannya yang tidak tentu dan juga tidak memenuhi 3 kali makan sehari dengan baik. Selain itu, dia juga kurang melakukan senaman dalam seminggu iaitu hanya 2 hingga 3 kali sahaja ataupun tidak bersenam langsung dalam masa seminggu tersebut. Sehubungan dengan itu, penjagaan terhadap cara serta waktu pemakanan dan juga senaman yang tidak teratur telah memberi kesan terhadap kesihatan berat badan pada dirinya. Hal yang demikian, walaupun data dia menunjukkan waktu tidur yang berkualiti dan tahap kesihatan mingguannya adalah yang paling baik, tetapi tahap stres yang tinggi juga boleh mengakibatkan kenaikan pada berat badan kerana dia kerap merasa lapar tambahan pula ketika stres. Oleh itu, setiap komponen data jurnal ini sangat berkait antara satu sama lain dalam kehidupan seharian kita.